Cik Rizwan mungkin ada sikit tata susila antara bagaimana kita dalam kita anda buka ya maknanya kita mute kan. Okey, nama semua sekali dah okey. Bagus. Okey. Kita cuba untuk buatkan sesi ini secepat mungkin. Tapi kalau anda ada pertanyaan, anda boleh tulis dalam ruangan chat. Dalam ruangan chat. Jadi ingat masa tu anda boleh tulis. Jadi bila nanti penceramah ataupun speaker ataupun kita punya sifu ni, Cik Rizwan, dia akan juga baca chat. Ya. Kita selepas dalam masa antara mungkin ada break dan sebagainya, Cik Rizwan akan juga bertanya dengan anda. So jadinya kita santai-santai malam ni. Yang penting adalah kita belajar dan dalam masa yang sama kita juga selain daripada menimba ilmu, kita buat kita sebagai satu kumpulan untuk bersama-sama lah. Jadi sesi latihan ini akan direkam, ya. So kita akan rakam sesi ini. So jadinya kita akan upload dalam YouTube dan kita akan kita hantar balik dalam WhatsApp group. Jadi WhatsApp group yang anda ada iaitu e-business learning class, yang warna kuning itu sebagai satu grup yang kita ada buat sokongan yang berterusan. Jadi dekat situ kita akan kasihkan video ataupun informasi-informasi tentang produk, informasi-informasi tentang apa yang tindakan selanjutnya ya dalam kita memperkenalkan bisnes kita. Okey, hari ini kita ada rakan-rakan kita daripada Borneo, Sarawak dan Sabah. Kita juga ada rakan-rakan kita daripada Semenanjung, ya, pelbagai negara, selatan pun ada daripada utara, pantai timur pun ada. Okey, terima kasih juga. Dan kita juga ada rakan kita daripada CNI Brunei. Okey, welcome ya juga. Dan daripada selatan sekali kita juga ada rakan daripada CNI Singapura. Welcome to all of you to join this class. Let's us learn together. Kalau tak rasa lambat sangat, boleh minta stop. Kita akan cuba untuk bantu anda. Okey, selanjutnya saya serahkan majlis ini kepada kita punya sifu. Sifu kita, Encik Rizwan. Dipersilakan Cik Rizwan. Okey, Cik Rizwan akan rekod ya. Ready ya? Okay. Thank you. Alright, terima kasih kepada Cik Mazlah dan selamat datang kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Okey, so sekali lagi saya ingin mengucapkan tahniah kepada anda semua yang hadir pada malam ini dan juga kepada rakan kita bukan sahaja di Malaysia, Brunei dan juga Singapura, 3 negara So insyaAllah apa yang kita harapkan hari ini program berjalan lancar dan anda dapat manfaat daripada kelas kita yang keempat ini. Okey, dan seperti mana yang Cik Mazlah beritahu tadi, kita akan ada 3 siri. Ini adalah siri sesi yang terakhir untuk siri pertama iaitu peluang jualan melalui online. So minggu depan kita akan start pula macam mana nak buat penajaan melalui online. So hopefully anda stay tune, akan terus bersama dengan kita sehingga ke akhir siri, iaitu sehingga pada bulan 8 nanti So kita akan teruskan selama 3 bulan berturut-turut. Okey, so untuk perkongsian kita pada malam ini, perkongsian saya pada malam ini adalah berkaitan dengan video So perkongsian testimoni bombastik melalui video atau FB Live. So apa yang kita nak kongsikan pada hari ini bukan sahaja testimoni sebenarnya, tapi kalau boleh secara menyeluruh lah. Maksudnya how to pun ada, lepas tu banyak lagi, jadi kita akan kongsikan satu persatu. Tapi sebelum itu kita tengok dulu untuk kempen Sama-Sama Sihat minggu lepas yang bermula pada hari Selasa lepas 22 Jun sampailah ke hari ini. 16 Jun sampai hari ini 23 Jun. Petang tadi baru saya pilih pemenangnya dan tahniah saya nak ucapkan. Tadi saya ada nampak orangnya tapi jadi kita tengok dia ada ke tak ada. Tahniah kepada pemenang utama iaitu Cik Suria Maya. Cik Suria Maya yang mana dia punya FB post dia banyak, memang dalam seminggu tu lebih daripada 7.
Dan like dia yang paling tinggi tak silap saya ada 165 like. Okay. So kita tengok dulu dia punya FB post. Jom. Okay, okay, ni yang saya ambil ni FB post dia yang paling banyak like lah. Okay, so dia cerita pasal nikmat sihat hidup selesa dan sejahtera. So dia kaitkan dengan umur dia dan yang paling best letak gambar dia sekali. Dekat sini je posting dia mencecah sehingga 165 orang dan ada 11 orang share posting dia yang tersebut dan ada 125 komen. So tahniah kepada Cik Suria Maya sebab sebelum tu dia ada tanya dengan saya macam mana nak dapat banyak like. So saya cakap kalau saya tengok daripada pemerhatian saya, kalau dia buat sharing posting, bila ada gambar dia je like banyak. Mungkin orang lebih nampak mesra dan orang berminat untuk baca. So dia buat salah satu daripada posting dia, letak gambar dia dapat sampai 165 like. Okay, so lepas ni anda pun mungkin boleh buat perkara yang sama. Bukan post gambar produk saja tapi post juga gambar anda. Oh, saya dapat komen tak dapat nampak post Sekejap, saya try sekali lagi. Kalau tak nampak beritahu. Okey, ini post dia Ini post dia. Nampak sekarang? Clear? Okey. Okey, nampak Ini post dia dapat 165 like semua sekali. Okey, tahniah sekali lagi dan untuk pengetahuan anda, Cik Suria Maya ataupun Puan Suryati Ibrahim berjaya memenangi satu kotak LEAF yang bernilai RM174 di price dia. Okey, tahniah, nanti boleh claim hadiah dengan saya. Okey, itu adalah pemenang kita yang pertama. Jom kita tengok pula pemenang kita yang seterusnya. Kita ada pemenang lagi tak? Okey, so pemenang seterusnya adalah pemenang hadiah Sagu Hati. Siapakah orangnya? Okey, pemenang hadiah Sagu Hati. Kenapa Sagu Hati? Sebab macam saya beritahu, salah satu syarat kempen kena ada 100 like dan ke atas. Dia dapat kurang sikit je sebenarnya, tak banyak pun. Tapi masih lagi berjaya memenangi hadiah Sagu Hati. Tahniah kepada Cik Aulia Lia ataupun Lois Lucas, pun daripada tempat sama, dua-dua orang ni daripada Tawau. Dan Cik Aulia telah berjaya memenangi satu kotak Suri Cafe. Tahniah. Okey, so harapan saya semoga yang lain pun, ada dua orang je minggu ni, seorang pemenang dan seorang pemenang hadiah Sagu Hati. Sebelum tu kita tengok dulu post dia. Okey. Ini adalah tahniah kepada Loy. Okey, ini adalah post dia yang paling banyak like. Ada tak silap saya ada 83 like. 83 like. Pun sama, dia letak gambar muka dia, like makin banyak. Sebab diorang ni semua banyak buat posting, tapi kalau tengok average posting tak sampai 100, tapi bila ada satu posting dikaitkan dengan kesihatan, dikaitkan dengan apa kita punya online PKP minggu lepas yang kita belajar, survey tu, so boleh dapat sampai 80 sampai 100 lebih like. So lepas ni yang lain pun boleh cuba buat benda yang sama. Boleh share posting anda beserta dengan gambar anda, dengan keluarga anda. Nampak lebih lebih mesra kat situ So gambar sendiri lagi comel lah. And then kalau ada testimoni pun pastikan gambar orang testimoni tu tapi minta izin dengan diorang dulu, masukkan dalam posting anda. Okay, clear situ. Tahniah kepada dua orang pemenang ni. So harapan kita semoga yang lain pun boleh buat benda yang sama nanti. So kita akan nampak peningkatan dari segi like. Dan saya ada nampak juga daripada geng-geng yang buat FB posting ni, ada juga yang dah share dekat dalam grup-grup. Sebab kalau kebetulan grup tu saya ada, saya boleh nampak dia share dalam grup. Tu salah satu tips lagi lah. Kat sini ada tak Cik Suria Maya? Cik Suryati Ibrahim?
Kalau ada Cik Zaidi boleh tolong highlight, boleh tolong minta dia unmute. Nak tanya sikit soalan. Cik Suryati. Hello Cik Suryati, boleh unmute? Okey. Alah. Line dia memang teruk, minggu lepas pun tak dapat nak tanya soalan. Okey, kalau tak dapat dia, Cik Lois, Cik Loy. Assalamualaikum. Fokus. Boleh Cik Suryati? Tak dengar. Boleh unmute tak? Saya nak tanya satu soalan je, sorry. Saya nak tanya satu soalan je. Yang untuk minggu lepas punya, ada share dekat dalam grup-grup tak untuk dapatkan like tu? Ada? Ya, banyak grup tak? Ada 4 grup lah. 4 grup tapi kalau dapat banyak lagi bagus lah, mungkin lagi banyak like kot. Tapi satu je like. Macam mana? Ramai grup tapi saya cuma send ke 4 grup saja. Oh ya ke? Lepas ni boleh banyakkan lagi grup, mungkin boleh nampak lagi banyak likes lah untuk setiap post. Dan post pun boleh berbagai-bagai dan saya nampak Cik Surya Maya pun sekarang ni post dia pun dah semakin mantap copywritingnya. Dan bukan je Cik Surya Maya seorang, yang lain-lain pun cukup hebat. Banyak saya nampak posting-posting yang menarik. So hopefully teruskanlah. Dan dalam bersama juga saya ingin terima kasih dekat Cik Suryati. Cik Loy pun sama saya tak jumpa dia lah. Sorry sebab bila saya share screen saya tak nampak muka orang lain. Itu problemnya. Ada tak kat sini? Kalau ada boleh minta tolong. Aulia tak ada. Okey. Cik Loy tak ada hari ni tak nampak muka dia lagi. Mungkin dia masuk lambat sikit. Alright. So selain itu saya ingin ucapkan juga tahniah kepada yang lain-lain yang ada buat posting. Ramai tau. Ada siapa lagi? Ada Cik Normala, ada Cik Madi Mong, Sadiah Joni, Dayang Maizun, Alice Tom, Kanang, Khairun Nisa, Pengiran dan juga Susan Carlson dan Yanti. So ada ramai yang buat posting. Tapi yang 2 orang ni paling banyak like dan juga posting mereka. Okay, so habis cerita pasal minggu lepas. So minggu ni kita akan ada challenge yang baru. Tapi challenge dia lain sikit daripada minggu-minggu sebelumnya. Okay. Okay, so sebelum tu kita pergi dulu kepada cerita video punya cerita. Okay, video punya cerita dan salah satunya testimoni. Sebelum kita pergi lebih mendalam, saya nak kongsikan dengan anda, ini adalah statistik yang terkini dunia. So apa yang saya nak sampaikan sini, tak perlu nak tengok detail. Yang first saya nak sampaikan, sekarang ni kebanyakan orang pergi ke social media adalah untuk tengok video. Tengok yang first kali yang saya ada highlight kuning tu, 90% orang yang masuk dalam media sosial untuk melihat video, untuk menonton video. So video adalah salah satu cara yang paling bagus untuk dapatkan engagement dengan netizen lah, senang cakap yang ada dekat dalam internet. Okey, yang kedua, yang ni saya kalau tengok ini adalah Facebook engagement benchmark. Okey, apa maksud engagement? Engagement maksud dia ada banyak like, ada banyak reaction, love ke care ke whatever lah, dan juga komen dan juga ada orang share. So semua tu disatukan dengan satu ayat iaitu engagement. So kalau kita tengok engagement untuk posting biasa tanpa ada sebarang gambar ataupun video, 3.39% je daripada keseluruhan friend kita. Yang ada gambar 4.42%. Lepas tu yang mana letak link saja 2.72%. Lepas tu yang status tak ramai juga tengok, 1.44%. Lepas tu kita nak tekankan kepentingan video, kepentingan video dalam dalam posting kita. So boleh pergi sampai 6.09% yang paling tinggi. Sebab itulah selain lepas ni, kalau boleh posting bukan kata tak bagus, tapi kalau boleh buat permulaan mungkin seminggu ada 2-3 video dulu. Kalau boleh setiap hari 1 video pun cantik dan topik dia pun mestilah berlainan. So lagi bagus.
So next, yang ni simple je saya nak sampaikan. Kebanyakan orang masuk dalam Facebook, masuk dalam Instagram, masuk dalam TikTok or whatever, kebanyakan 95% menggunakan mobile phone. So video dalam bentuk mobile phone adalah yang terbaik compare dengan kita ambil dengan kamera mahal, buat bentuk dalam macam desktop punya style. Orang lagi suka bentuk mobile phone sebab ramai daripada 100%, 2% je yang gunakan desktop saja. Yang lain boleh kata semua ada buka social media dalam mobile phone. Ini adalah statistik rasmi yang dibuat pada Januari 2020. Lepas PKP ni saya tak dapat data lagi. Saya rasa mungkin dia punya orang yang online ni makin mencanak naiknya. Mungkin trend dia mungkin bertambah baik. So mungkin akan datang, mungkin tahun depan, awal tahun depan kita boleh dapat statistik untuk seluruh tahun 2020. Okay? So, apa yang saya nak share first kali, dalam social media ada banyak jenis konten ataupun isi kandungan. So, yang saya nak kongsikan ni 11 yang utama yang sering orang gunakan. First, interview, Q&A, temu bual. Kita dekat CNI pun pernah ada buat interview, banyak kali juga dalam FB Live. So, anda boleh tengok contoh dia di situ. Behind the scene, belakang tabir, yang ni mungkin kita tak banyak. Tapi orang yang buat filem apa semua, belakang tabir ni salah satu poin penting untuk buat FB Live ataupun video yang lain yang mana orang ramai suka nak tengok. Video produk, ini pun kita banyak buat, sama ada buat share kelebihan produk, share features produk tersebut. Kalau ada produk baru macam Little Wonder, cara nak guna kan, itu masuk dalam video produk. Live video, ini memang combination antara semua yang lain tu, dia orang semua buat live, maknanya buat waktu sekarang secara langsung dalam bahasa Melayunya. Promote and deal, kalau ada special offer, promosi dan tawaran, kita ada buat juga bentuk video begini dalam social media. User generated content, kandungan sendiri, ni yang lain-lain lah, whatever yang anda buat, yang anda rasa menarik, contohnya kongsikan keadaan di rumah ke dan sebagainya, dipanggil user generated content, kandungan sendiri. Giveaway dan contest, ada buat pertandingan, ada bagi hadiah free, pun ada orang buat live. Dan kebanyakan orang untuk permulaan, kalau tak ramai likers, kalau dia orang buat page, ini adalah yang utama, giveaway dan contest ni. Sebab dia nak meramaikan likers dia, ini adalah cara yang terbaik untuk attract, untuk tarik orang ramai like page dia. So kalau anda nak buat page, pastikan lepas buat page tu, salah satu aktiviti ataupun program anda adalah untuk buat video giveaway. Tak perlu hadiah yang besar-besar, mungkin hadiah setakat 5 cents ke, ataupun kalau ada bajet lebih boleh bagi LEF ke, terpulang kepada anda lah. Tapi percayalah, bila kita ada buat giveaway dan contest, ini adalah salah satu cara yang terbaik untuk menarik likers kalau dekat dalam FB page. Yang mana tak ada FB page, nanti kena ada FB page. So baru anda tahu macam mana nak tarik likers ni. So announcement, reviews, pengumuman, yang ni kita jarang buat video dalam bentuk begini. Yang ni kalau kita tengok setiap hari sekarang ni, kerajaan kita ada buat, KKM ada buat untuk COVID-19. Itu dinamakan video pengumuman, announcement. Berapa orang yang kena positif COVID, berapa orang yang meninggal dan sebagainya. Event, acara. Yang ni kalau anda ada buat home boss ke home party ataupun yang seumpama dengannya, boleh masukkan dekat dalam acara ataupun event. Breaking news, trending, berita. Kalau ada berita terkini, lepas tu ada cerita terkini yang trending, anda nak buat ulasan dekat situ. So ini adalah dinamakan sebagai trending video. Dan yang terakhir sekali, ini pun kita ada banyak buat tutorials, how to. Macam mana nak pakai produk, macam mana nak buat demo produk, dan juga macam mana cara nak makan, ataupun macam Little Wonder, macam mana cara nak guna, macam mana cara nak guna hot spring. Itu semua dia masukkan dalam how to. So ini adalah 11 jenis konten yang orang cakap yang sering ada dekat dalam social media. Dan saya rasa ini penting untuk anda tahu sebab nanti ini akan memberikan anda idea video apa yang anda nak buat. Okay. So ni contoh kita di CNI. Boleh katakan setiap minggu kita ada FB Live. Sama ada dalam bahasa Melayu pun ataupun bahasa Cina ke. Ada yang product sharing, ada yang e-boss, ada yang acara yang lain-lainnya kan. So maknanya kita di CNI sendiri pun boleh nampak perbezaannya dekat situ. Bila kita buat live tu, dia punya viewers tu ramai, engagement dia tinggi.
Mungkin last nanti saya akan sharekan dengan anda sedikit tentang CNI Malaysia punya statistik untuk anda open mind anda, tengok sendiri macam mana bila kita buat live, ramai orang masuk dalam tengok video tu. Okay, so ini adalah sedikit tips yang saya nak kongsikan dengan anda berkenaan bagaimana nak buat video yang bombastik secara secara simple. Alright. So, first, apa yang anda perlu buat bila buat video, ini paling penting. Jangan terus buat cacah merbau cakap. Pastikan ada jalan cerita, storyboard. Planning, apa nak cakap dulu, siapa nak cakap dulu, apa interview nak buat, apa closing dia, apa hadiah nak bagi, apa dia punya, apa orang cakap, kalau masuk awal dapat apa. Semua tu kena dibuat lebih awal sebelum kita live. Even kalau kita nak buat video biasa pun ada jalan cerita dia. Video testimoni pun ada jalan cerita dia. So lebih orang cakap lebih teratur dan senang untuk orang, untuk anda sendiri untuk buat video tersebut. Yang kedua, ini pun satu benda yang penting bagi saya, iaitu nampak macam pelik macam UFO kan. Perlu ada tripod pencahayaan. Ini yang mana rumah dia agak gelap bagi saya penting, ataupun anda nak pergi ke tempat-tempat lain nak ambil testimoni orang, benda ni adalah satu benda yang penting yang perlu ada, yang perlu anda simpan. Contoh saya sendiri pun saya pakai ni, nampak? Lampu ajaib ni. Kalau kat Shopee harga dia paling murah dalam 20 lebih ke 30 lebih macam tu je. Ada yang sampai 50 lebih. Tapi nasihat saya kalau untuk orang yang first time pakai, kalau nak pakai, nak mudah, beli macam saya ni, yang kecil beli yang kecil je. Jangan beli yang besar-besar, nanti susah nak bawa ke hilir. Untuk cahaya yang lebih terang. So kalau anda nak nampak video anda cantik, kalau ada tripod ni lagi bagus. Dan kalau ada kedai gadget dah buka lah sekarang ni, pun anda boleh dapatkan kat situ. Tapi harga dia selalunya dalam 5-60 macam tu lah, tak mahal pun. So memang cantik. Lagi-lagi kalau nanti kalau ada produk kosmetik anda nak buat solek-solek ke, video ni akan nampak anda lebih ayu, lebih jelita, lebih anggun, lebih handsome. Okay. Itu untuk tripod. Dan yang ketiga, pakai kemas-kemas cantik-cantik, segak, bagi orang nampak keterampilan kita dalam buat bisnes, especially kalau buat FB Live. Kalau ada coat, pakai coat, ataupun rasa nak nampak lebih muda, pakailah smart casual. Jangan pula nanti baju koyak comba jumping anda masuk live, orang tengok pun alah dia ni betul ke tak betul ni buat bisnes ni. So nampak profesional di situ. Seterusnya, earphone. Kalau di tempat yang bising ataupun anda berada agak jauh daripada video, daripada kamera, pastikan ada earphone. Pastikan ada earphone untuk suara yang lebih jelas. Kalau saya punya earphone ni saya ada mic, nampak? Kat kedai gadget boleh dapat. Berapa belas ringgit dia saya beli, itu murah je pun. So suara lebih jelas. Sebenarnya apa yang penting, satu, bila kita pakai earphone, mic kita akan akan menghalang suara-suara yang luar. Dia akan buang noise daripada luar, dia akan fokus pada suara kita je. Tapi kalau rumah tu senyap, saya sekarang ni saya seorang je ada dekat sini, so saya tak pakai mic pun okey. Tapi kalau katalah ramai orang tengah berborak apa semua, better ada earphone. Suara lebih jelas, penting di situ. Okay. Next. Earphone sebagai mikrofon. Jangan ambil earphone yang kosong yang ada speaker je. Earphone speaker sekali dengan mikrofon. Ini selalunya anda dapat percuma bila beli telefon. Beli telefon pintar dia bagi percuma je. Kalau tak ada beli je kat kedai gadget apa semua, tak mahal pun. Okay, so kalau boleh untuk setiap kali anda buat live ataupun anda buat video, pastikan anda ada perlu ada lempat cantik untuk latar belakang. Sama ada anda dekat belakang tu kalau anda buat testimoni produk ataupun produk how to ke, macam mana nak guna produk, pastikan susun produk cantik-cantik belakang anda, cahaya terang. Lepas tu background cantik, tak ada baju bersidai kat belakang, tak ada anak tengah bermain kat belakang. Fokus pada anda dan juga kalau ada tetamu jemputan, fokus kepada anda berdua je. Atau bertiga, terpulang. So bagi nampak profesional video tersebut.
Seterusnya, yang tukang ambil video tu pula pastikan bukan pegang merakam hanya dengan tangan. Maksudnya tak ada, macam tadi kalau yang tripod yang saya bagi tahu tu, di tepi dia tu ada tempat letak phone sekali, phone holder. So letak dekat situ. Jangan pegang tangan macam tu, record. Sebab apa? Goyang. Goyang gambar tak cantik. Kita pun pening tengok video. Bila orang tengok video korang, video goyang, orang nak tengok tu pun orang cakap apa? Chances ataupun peluang orang nak tengok tu sangat sikit lah. So pastikan video anda tetap. Tetap macam mana? Kena ada tripod. Ataupun kena ada phone holder untuk pegang phone kita tu. Nampak macam simple tapi bagi saya ini semua benda yang sangat penting untuk basic untuk pertama kalinya. Okey. Tripod ataupun bukan telefon. Satu lagi, pastikan cahaya terang. Jangan berada di tempat gelap gelita. Yang mana orang tengok gambar anda, muka anda nampak tak nampak aje. Mungkin nampak macam gambar yang saya tunjuk ni. Nampak satu apa cakap background dengan orang ni dah bercantum sekali dah. Kita dah tak tahu mana satu background, mana satu objek yang kita nak fokus tu. So pastikan lampu dia cukup. Dan paling senang bagi saya ada tripod ni lah. Sebab kalau ada tripod ni, bila ada kita dekat dalam tempat gelap pun, video kita lagi nampak terang sebenarnya. Sebab kalau dalam dia akan ikut kawasan. Kalau kita punya kawasan tu cahaya dah ada, mungkin support daripada tripod tu tak banyak. Tapi kalau kawasan tu totally gelap, anda akan nampak muka anda dengan jelas bila pasang tripod ni. Okay? So satu lagi, kalau belakang anda ada cahaya, jangan membelakangkan cahaya. So pastikan belakang anda gelap. Kalau ada cahaya, kita sebagai objek kat tengah akan mati kat situ kan, sebab gambar kita akan jadi gelap. Ini saya rasa ini basic, semua orang pun patut tahulah. So pastikan kita menghadap cahaya. Okay, clear untuk basic dia tu. Alright, so ada apa-apa soalan? Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dekat ruangan chat. Okay, tak ada lagi. Kalau ada soalan tanya je, no problem. Saya akan tengok chat dari masa ke semasa. Saya akan cuba jawab segala persoalan daripada anda. Okay, so seterusnya contoh storyboard. Tadi kita cerita pasal storyboard kan. Okay, storyboard adalah jalan cerita. Paling basic yang saya nak kongsikan anda, dia akan ada 3 bahagian yang utama. Yang pertama dinamakan sebagai introduction ataupun pengenalan. So waktu introduction ni, kenalkan diri anda. Siapa anda, apa yang anda tengah buat sekarang ni, apa yang anda ingin kongsikan, daripada mana anda, atau nak share umur ke, kalau buat testimoni pasal wajah, boleh share pasal umur sekali, location kat mana, apa yang anda nak kongsikan. So kalau ada tetamu jemputan, pastikan mereka dah bersedia. Kalau tak ada, anda sendiri punya testimoni atau anda sendiri punya video, kenalkan apa cerita yang anda nak kongsikan ataupun apa masalah yang anda nak kongsikan dengan mereka pada hari ini. Okay, so introduction adalah benda yang paling penting sekali untuk anda kenalkan diri. Yang kedua, ini bagi saya lagi penting, isi kandungan body ataupun body. So kalau ni saya tunjuk contoh kalau testimoni, keadaan sebelum menggunakan produk. Okay, macam mana? Tadi masalah dia kan, lepas tu keadaan sebelum guna produk, contoh sakit jantung. Kalau sebelum ni cek kolesterol sampai 10. Contoh So tunjukkan, kalau boleh sekalikan dengan emosi dekat situ. So bila ada emosi, nampak apa orang cakap, orang boleh lebih feel dengan kita punya video tersebut. So yang kedua, mungkin anda diperkenalkan orang ataupun anda sendiri tahu, baca melalui majalah ke, baca melalui Facebook sendiri. So ceritakan waktu anda menggunakan produk tu berapa lama dan cara penggunaan, 3 sachet sehari, contoh ambil LDF. Okey, ceritakan dengan detail kat dalam tu, bagi dia orang nampak apa tu dia punya apa cakap perjalanan cerita tu. Dan akhir sekali, keadaan lepas guna produk. Kalau sebelum ni kolesterol sampai 8 sampai 10, sekarang ni lepas makan produk, contoh omega 3 dengan LDF dah turun sampai 4 sampai 3. Kalau boleh sediakan sekali dengan apa orang cakap, dengan laporan kesihatan tersebut. Dan yang paling penting sekali, waktu testimoni tu, bagi saya, kalau ikut saya wajibkan ada gambar produk tu sendiri, baru orang tahu. Sebab kena ingat, orang yang tengok video kita tu bukannya orang CNI saja, tapi orang luar yang tak tahu apa-apa. So bila kita sebut LEF, mesti dia pening kepala, apa benda LEF tu.
So bila produk tu ada kat tangan anda boleh tunjukkan kat dia orang, oh baru dia orang nampak dengan lebih jelas. Dan kalau anda perasan salah satu daripada FB Live kita di CNI Malaysia pada 2 minggu lepas, 3 minggu lepas, waktu tu dengan kita punya AM Mia daripada Sarawak, dia ada tunjukkan contoh sekali macam mana nak makan LEF masa tu. Siap dia buka, dia bancuh, dia goncang, dia minum. Itu adalah salah satu contoh yang terbaik untuk anda buat bila mana buat video. Tunjukkan apa produk dia, macam mana cara makan, bagikan gambaran yang jelas dekat orang ramai, orang-orang yang tengok, audience kita yang tengok video kita tu. Okay? So, penutup last kali. Tadi first kita tengok dia punya introduction, second body dia, third penutup, call to action. Apa yang mereka perlu buat lepas tengok video tu. Ini satu lagi bagi saya benda yang sangat penting. Sama ada anda nak, contohnya kalau anda buat FB Live, kalau yang mana paling banyak buat sharing, so apa yang anda nak bagikan kepada mereka, nak rewardkan kepada mereka. Kalau anda perasan setiap kali kami buat FB Live, kita ada peraduan kongsi dan menang. Kita akan bagi selalunya produk yang berkaitan dengan topik yang dikongsikan tersebut. Kalau kita ada buat kongsi macam minggu lepas, TMM, Tiger Meat Mushroom. Ada 2 orang pemenang bertuah dapat 1 kotak Tiger Meat Mushroom. Contoh. So kalau tak boleh 2, bagi 1 je. Ataupun terpulanglah kepada anda bagaimana cara anda nak olah berikut pada bajet anda sendiri. Okay. So kalau yang mana masuk awal ataupun siapa yang beli awal produk tersebut, mungkin dapat extra gift ataupun dapat special price. Limited untuk 10 orang yang pertama saja. Okay. So bagaimana audiens boleh hubungi anda? Sama ada anda nak letak nombor telefon anda dekat ruangan caption kat bawah tu, dekat ruangan description kat bawah tu, ataupun letak landing page anda pun boleh. Ni sumber online ni maksudnya macam landing page ke, nak masukkan auto page ke, yang ni semua kita dah belajar dalam kelas-kelas yang sebelum ni. Dan satu lagi benda yang saya nak kongsikan adalah berkenaan dengan video tersebut. Kalau boleh, kalau setakat normal video untuk testimoni, jangan lebih 3 minit. Tapi kalau anda buat something like macam how to, ataupun bagaimana nak guna produk, ataupun testimoni, ataupun apa orang cakap, nak buat demo, so kalau boleh kurangkan masa seminimum yang mungkin. Sebab kita kena ingat, lagi lama video kita berada di dalam apa orang cakap, berada dalam live, kalau live lah especially, selalunya kita orang buat tak lebih daripada 45 minit. Kalau lagi lama kita punya live tu, engagement makin kurang, orang makin ramai tak stay dekat kita punya page. So try padatkan video kita, try padatkan live kita supaya dapat minimiskan masa tersebut. Bila cerita online, bukan orang tengok video kita je, kena ingat ada berjuta video dekat dalam tu. Kadang-kadang dia tengok video kita, panjang sangat ni, tak jadi nak tengok. So satu kerugian juga kat situ. Ni lebih-lebih lagi kalau video yang pendek. Kalau video yang anda posting bukannya live. Kalau live, untuk anda sendiri macam company, mungkin company kita ada banyak segmen. Kalau anda setakat anda seorang, kurangkan daripada 10 minit ataupun 15 minit macam tu. Dah habis. So orang suka macam tu. So ini adalah sebagai tips untuk anda biar nampak anda punya video tu bombastik dan kena dengan cita rasa orang ramai. Okey, bila kita berbicara tentang FB Live, itu dah habis cerita pasal storyboard. First tadi kita cerita pasal apa orang cakap, cerita pasal tips asas untuk buat video. Yang second kita tengok pasal storyboard. Yang ketiga Facebook Live. Tapi sebelum ni saya nak tunjuk anda contoh kita balik kepada storyboard tadi. Sorry, saya nak tunjuk balik yang storyboard ni. Contoh yang kami sendiri buat di CNI. Sorry geng team yang kalau saya nak share dengan diorang kita punya apa cakap FB Live punya storyboard. Jeng. Okey, ni adalah storyboard waktu kami buat untuk apa orang cakap FB Live Immune Keluarga Dalam Norma Baru. Yang ni waktu ni tak silap saya Cik Siti Rohani sebagai dia punya tetamu jemputan. Untuk storyboard je kami buat, kalau nampak kat sini. Ni tak silap saya Cik Zaidi yang buat. 3 page untuk storyboard je, detail kat situ.
Start daripada opening. Saya buat opening 5 minit. Even masa pun letak kat situ. Lepas tu Q&A session. Berapa minit? 1 minit, 2 minit. Lepas tu gambar apa. Itu slide cerita lain tau. Ini storyboard yang basic je mula-mula tu. Soalan yang kedua, soalan yang ketiga. Lepas tu soalan yang keempat, masuklah sekali, masuk kemudiannya waktu intermission, waktu di tengah-tengah video tersebut, FB Live tersebut, ada lagi quiz daripada saya sebagai MC. Lepas habis quiz tersebut, kita sambung balik, buat interview tu balik. Encik Zaidi interview Cik Siti Rohani ataupun Hani Gani waktu tu. Lepas tu perkongsian tips jualan, dekat situ letak gambar apa semua detail dekat sini kita ada tulis. So kita punya ni kalau boleh jangan lari daripada storyboard asal tu. Dekat 2-3 minit, mungkin boleh jadi 2 minit saja, mungkin boleh jadi 2 minit setengah, mungkin boleh jadi 3 minit. So selagi mana kita follow kita punya storyboard tu, insyaAllah masa tu cukup. So nampak lebih cantik di situ. Lepas tu last kali closing, saya buat closing. Thank you kepada speaker, lepas tu buat quiz lagi, promotion, announce siapa yang menang hari tu, lepas tu sekali lagi ucapkan terima kasih kepada semua audiens dan selamat hari raya, masa tu raya. So untuk cerita pasal storyboard pun ada 3 muka surat. Itu yang saya nak sampaikan anda. So bila kata anda buat testimoni pun sama. Pastikan kalau macam anda sendiri buat, senang, anda boleh reka storyboard anda sendiri. Tapi kalau anda ada tetamu jemputan, mereka yang akan ceritakan pasal testimoni tersebut, pastikan anda buat rehearsal dulu ataupun buat dulu latihan dengan dia, tengok berapa lama masa dia ambil. Mungkin ada part yang dia tak perlu nak cerita langsung, mungkin ada part dia kena panjangkan sikit, elaborate lebih, emosi lebih. So rehearsal tu sangat penting. Tiap-tiap kali buat live, maksudnya bukan terus live tau. Boleh kata hampir semua yang buat live yang sukses pasti ada rehearsal. Sama ada walaupun seorang-seorang rehearsal dulu, buat video sendiri dulu, tengok sendiri, gelak seorang-seorang dulu, pastikan tak ada apa kecacatan, baru pergi pada live. Itu salah satu tips yang paling penting kalau buat video ataupun buat live. Lagi-lagi kalau ada lebih daripada seorang, 2-3 orang, itu lagi challenging. Sebab kita tak tahu, mungkin kita boleh limitkan masa kita, tapi tetamu jemputan kita tak pernah dengar sebelum ni, tiba-tiba kita jemput dia datang buat live terus, berjela sampai setengah jam dia seorang bercakap. So satu masalah juga kat situ. Try to squeeze down, pendekkan masa tu. Cik Mazlah cakap, rehearsal depan cermin. Yes, betul tu. Rehearsal cermin satu, first. Lepas tu rehearsal dekat video pun penting sebab anda boleh tengok sendiri balik video tu. Boleh tengok ekspresi muka anda, kat sini aku kenalah senyum sikit. Kat sini aku kena nampak sedih. So anda lebih tahu. Okay, clear? Next. Next. Mana pula slide saya pun dah hilang. Okay, kita masuk kepada FB Live. Okay, kita masuk pada FB Live. Bila cerita pasal FB Live, dia adalah engagement, platform terbaik untuk menjenamakan diri anda dan juga produk. So engagement anda dengan pelanggan akan lebih kuat. So beberapa tips yang paling simple, sama macam saya beritahu tadi, biarkan skrip, storyboard sebelum live, buat rehearsal dulu. Dan kalau anda buat live seorang-seorang ataupun ada orang lain boleh tolong anda waktu tu, saya cadangkan kalau buat live, better buat ada 2 orang minimum, seorang untuk kontrol, untuk jadi objek dekat dalam live tu sendiri, dan satu lagi untuk rakam live tu. Sebab seorang lagi ni kalau dalam page anda boleh ada admin, so seorang lagi akan invite dan tag rakan sebelum live. Sebelum kita broadcasting tu, kita tag dulu rakan-rakan yang sepatutnya untuk meramaikan lagi orang. Dan kalau tengok, kalau kita di CNI Malaysia, kita akan ada countdown 10 minit masa untuk anda sebagai CBO, tarik rakan-rakan anda, invite rakan-rakan anda untuk sama-sama tonton live tersebut. So pilih waktu yang bersesuaian. So untuk berkaitan dengan waktu ni, boleh saya cakap setiap orang waktu dia mungkin berlainan ataupun setiap masa waktu dia berlainan. Contoh sebelum ni, sebelum PKP, malam ada, petang, tengah hari waktu paling sesuai. Lepas PKPB ni ramai yang dah start kerja, ramai yang pergi ke malam. Ataupun kadang-kadang kalau anda ada page yang macam saya beritahu minggu lepas, anda boleh tengok statistik.
Kalau katalah waktu pukul 3 petang adalah waktu paling ramai dalam visitor ataupun pengunjung datang pergi ke page anda, so better anda buat live time tu. Dan untuk pengetahuan anda, macam saya beritahu tadi, setiap orang statistik dia tak sama sebab dia bergantung siapa kita punya audience, siapa kita punya likers. Okay? So macam saya beritahu tadi, pastikan anda mempunyai rakan yang boleh bantu buat perkongsian ke personal wall ataupun FB group. Yang mana dia orang boleh share. Sebab tu kalau di CNN Malaysia kita ada buat pertandingan kongsi dan menang. So sebab tu kami tengah live, anda semua share dekat dalam group, share dekat dalam wall anda sendiri. So itu adalah cakap untuk membantu menaikkan, meramaikan lagi viewers biar ramai lagi mendapat manfaat daripada FB live tersebut. Dan kejap lagi saya nak kongsi, kalau dalam keadaan sekarang ni FB ada satu features baru yang dinamakan sebagai sharer badge. Yang mana kalau anda ada share yang mencukupi, anda akan dapat badge, dapat satu title. Kalau anda biasa tengok top fan kan, sekarang ni kalau dalam live dia ada sharer badge tu. Yang mana untuk dapatkan sharer badge tu anda kena share 2 kali. Kalau anda sebagai penonton, audience, anda kena share 2 kali dekat wall anda dan share dekat dalam 5 group FB group yang berlainan. Minggu lepas kita dah belajar tentang group dan saya pasti ramai daripada anda dah tambah group di dalam FB masing-masing. So boleh share dekat dalam group-group tersebut. So automatik bila anda ada 2 kali share dekat wall, 5 kali share dekat dekat FB group, anda akan dapat share badge tersebut. Dan yang last kali, senyum dan sampaikan pesanan seikhlas hati. Okey, sekejap lagi kita akan tengok live, baru saya akan buka phone. Ini kita just belajar teori sekejap. Yang kedua, untuk melihat dan mencipta event. Kalau boleh waktu buat live tu pastikan anda boleh buat event terlebih dulu ataupun teaser. Yang mana kejap lagi saya tunjukkan kat mana event tu. Event atau acara adalah sejenis alat bantu perniagaan yang wajib anda gunakan jika anda ingin melakukan aktiviti seperti home party. Kalau anda buat online home party, nak buat online home boss pun anda boleh gunakan event tersebut. Even kalau anda ada buat yang fizikal, anda buat home party dekat, contoh dekat Tawau anda buat dekat rumah sekian berapa bulan anda nak jemput lebih ramai orang, anda boleh juga cipta event ni dekat dalam Facebook agar orang-orang di sekitar Tawau tahu anda ada buat program tersebut pada waktu bila-bila. Okay, so dia membantu anda untuk menghebahkan aktiviti secara meluas pada siapa saja yang berminat untuk menghadirinya melalui FB Okey. Dia kat situ. Okey. Next, siapa yang saya nak share dekat sini adalah yang live punya. Okey, bagi saya sedikit masa untuk saya connectkan kepada phone. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dekat ruangan chat. Okey, Hajah Stinolia. Tak apa-apa, sihat Alright. Semoga cepat sembuh. Okey. Okey, dah dapat connect Okey, first saya nak kongsikan dengan anda tentang okey, nampak kat skrin tu. Ini adalah skrin komputer saya. Saya buka Facebook. Okey, pergi dekat menu. Okey, nampak dekat bawah ni event klik dekat situ. Okey, ini semua adalah apa orang cakap, sekarang ni FB pun ada yang terbaru, online event. So kalau anda ada buat FB, ada apa orang cakap,
ada buat FB Live. So make sure anda kongsikan dulu dekat dalam event ni. So anda boleh tengok online event see all anda komputer. Saya tekan dekat dalam laptop pula dah. Okay, so semua yang berkaitan dengan online live on Zoom, FB Live, Live Atra, benda-benda semua ni semua ada di-share dekat dalam ruangan event ni. So kalau dan yang pentingnya anda letakkan, kalau anda target untuk Tawau, letakkan apa location anda di Tawau. So anda akan nampak kat situ orang-orang kat Tawau, orang-orang kat Tawau akan nampak apa cakap event anda tersebut ataupun acara anda tersebut. Dan kalau kat Singapura, letak untuk Singapura. Kalau kat Brunei, boleh letak untuk Brunei. Johor, Cuba. Cik Rizwan boleh cuba? Boleh cuba tak? Contoh. Okay. Katakan buat kat Singapura. Ni bro, okey. Contoh. Sorry. Okey. So pastikan buat apa cakap public atas tu private event ataupun public. Kalau anda buat untuk orang ramai tengok, pastikan klik dekat public event yang bawah ni. Private event ataupun public event. Pergi dekat public event. Okay. Kalau ada gambar, wish. Okay, ni sebab saya salah seorang daripada admin CNN Malaysia, dia keluar CNN Malaysia punya page. Okay, contoh host saya daripada CNN Malaysia, online event format, boleh kat situ, boleh create, apa cakap, anda buat live video ke, kalau anda buat live video, klik dekat live video. Ada link untuk pergi kat Zoom, bagi link Zoom tu. Terpulang. Ini untuk online punya. Sejak PKP, baru diperkenalkan tentang event online ni. Kalau sebelum ni hanya untuk physical online saja. Okay. So bawah tu letak masa dia bila. Okay. And masa mungkin ambil masa setengah jam, letak setengah jam. Okay, kita try letaklah pukul 11. Habis pukul okay, kata habis pukul 11.30. Okay, start pukul 11 sampai 11.30. Location. Location ni selalunya dia akan detect dekat okey. Anda boleh letaklah kalau ada dekat Singapura, boleh letak Singapura. Tu terpulang Perdana, kat sini ada Singapura. Cari dekat mana location anda. Okey, saya letak dekat okay. So detail apa anda nak buat FB Live tentang apa. Boleh tulis kat situ. Produk demo, contoh. Saya tak tulis detail lah ni. Ini contoh je. Kalau anda pastikan buat ayat yang best-best Okay, kategori apa? Health, untuk kesihatan. Okay. So ada tiket, ada. Kalau untuk free tak payah tiket apa semua, co-host tak perlu. Sebab ni adalah FB Live. So kalau macam saya guna page, dia akan keluar macam ni. Sebab co-host mungkin boleh jadi admin lain. Tapi kalau anda audience biasa, personal page, dia tak akan keluar button ni. So maknanya memang untuk anda seorang yang boleh kontrol. Tapi bila pergi pada page, ada 2-3 orang. Co-host boleh jadi admin-admin yang lain. Mungkin anda akan keluar sebagai speaker, admin lain akan kontrol, akan share dekat dalam apa cakap dekat dalam FB, akan interact dengan audience sekalian. So post must be approved by admin. Tolong jangan klik yang tu sebab leceh. Sebab tapi kecuali benda ni button ni wujud sebab mungkin ada setengah page tu dia banyak negatif. So hanya post-post yang dibenar oleh admin dia akan keluar dekat dalam wall tersebut. Ini lebih detail lah. So anda tak perlu tahu. Sebab bila pergi dekat dalam personal page, dia tak akan keluar button yang bawah-bawah tu. Okay, so last kali promote event once it created. Ni kalau anda nak post dekat dalam FB anda sendiri ataupun dekat dalam FB page anda. Okay, simple je. Lepas tu tekan publish. Last kali, tekan button publish. Sudah disebarkan ke seluruh ke seluruh FB, especially untuk di kawasan anda lah. Kalau kat Singapura,
akan tertera dekat Singapura je. Kalau kat KL, tertera dekat KL je. So yang dekat KL takkan tertera dekat Tawau. Yang Tawau takkan tertera dekat KL. So dia bergantung pada location mana anda berada sekarang. Clear situ? Saya tak tekan publish, kalau tidak nanti masuk CNN Malaysia. Okey. Discard. So pastikan kalau boleh anda buat public event events ni buat beberapa hari awal lah. At least 2 ke 3 hari awal. Lepas tu buat reminder balik pada sehari sebelum event tersebut. Okay, clear so semua dekat kawasan tu akan dapat mesej ni kalau dia orang buka dekat event macam saya tunjuk tadi schedule dia akan terkeluar kat situ, akan terpampang kat situ. Sorry phone saya lembab sikit hari ni. So semua dekat dalam ni segala event akan keluar. Saya punya event akan tertera sebab rumah saya dekat dengan Subang Jaya. Event-event dekat Subang Jaya akan tertera dekat dalam phone saya. Macam ni juga event-event anda akan tertera. So pastikan ada gambar jangan letak event kosong je. Macam saya tadi saya tak letak gambar. Pastikan ada kalau letak gambar anda sendiri dengan produk ke ataupun dengan background yang cantik lagi bagus. Okay? Dan banyak sebenarnya, banyak dalam ni. Tak larat nak layan. Tapi insyaAllah kalau ada buat kat sini, kalau kena pula ada giveaway, pasti ada. So pastikan kalau ada hadiah yang kecil-kecil tu boleh bagi kat dia orang, bagi je. Sebab ada segolongan manusia dekat dalam Facebook ni, dia orang akan kerja dia untuk ikut live saja. Dia orang suka masuk kontes, dia orang suka menang, lagi-lagi pula kalau dapat cash lagi laju dia orang. Kalau dapat produk pun dia orang jual juga. So dia orang akan tengok dekat kawasan event ni, yang bila katalah esok ada, okey dia dah prepare lah, pukul 2 dekat sini, pukul 3 kat sini. So orang ni akan bantu untuk mempromosikan kita punya live tersebut. Ini salah satu tips macam mana nak dapat ramai like ataupun ramai audience masuk tengok kita punya live. Okey, clear kat situ Second, kita nak tengok tentang live tu sendiri. Saya yakin ada yang daripada anda tak tahu macam mana nak buat live. Very simple. Pergi balik dekat profile anda. Ini profile saya yang mana belum friend. Ingat Rizal Rais boleh add saya sebagai friend friend 2,500 tak cukup lagi. Kalau anda buat bisnes, pastikan anda ada sekurang-kurangnya maksimum 5,000 orang kawan ataupun 4,999. Okay. So dekat sini untuk cerita pasal FB story. Ini nanti kemudian kita boleh cerita. Sekarang nak tunjuk pasal live. Very simple. Dekat ruangan post tu, dekat sini, anda boleh nampak button live. Nampak kat situ? Klik kat situ. Okay. Bila klik ke situ, automatik dia akan ini adalah saya. Dia akan tunjukkan kita punya automatik akan pergi live. So sebelum anda pergi kepada live, pastikan add description apa anda nak cerita apa semua ini secara ringkas. Okey. Lepas tu tengok make sure dekat atas tu ada button ni live setting public. Kalau anda buat untuk orang ramai, public. Jangan untuk friend saja. Kalau tidak, orang luar yang bukan friend kita tak boleh tengok. Dan untuk kita kalau nak masuk nak orang-orang yang kita tak kenal masuk, bila masuk dalam event tu, pastikan kita punya live setting ni pergi kepada public. Okay. Dan kalau anda nak masukkan terus ke dalam grup-grup yang mana anda join, anda terus boleh klik dekat grup-grup ni. Okay. Ataupun anda nak buat special untuk grup tersebut je, geng bisnes cikgu-cikgu Malaysia, anda nak buat live kat situ je. Klik button live dekat situ. Sampai only me pun ada Okay, so bila dah setting, contoh pergi pada public, back, lepas tu letak description tadi, okay, klik done. Last kali klik dekat start live video tersebut. Very simple. So pastikan belakang anda setting ada ada backdrop yang cantik kalau gambar produk, kalau anda nak cerita pasal produk ataupun anda nak cerita pasal pasal bisnes, pastikan anda berada dekat tempat yang nampak eksklusif. Macam saya kosong sebab kita dalam Zoom sekarang ni, tak ada apa-apa background, saya letak
virtual background. Okay, so apa yang lagi saya nak kongsikan dengan anda kat sini, itu live very simple. Lepas ni anda boleh try buat sendiri. Apa lagi saya nak kongsi? Okay, contoh yang saya cakap tadi kita boleh tengok live yang tengah berlangsung sekarang ni. Kalau anda type je live, ada satu shortcut live video yang mana Facebook araikan segala live yang tengah berlangsung sekarang ni. Ni semua tengah live, nampak button live kat atas tu. Okay, saya live dia orang ni, tapi saya nak share apa yang anda perlu buat bila anda nak jadi top sharer. Okay, contoh kita tengok video ni. Ada nampak tak kat situ button, lajunya dia punya ni. Komen. Nampak button sharer tu. Okay, macam mana nak dapat button sharer ni yang saya tengah bulatkan dengan mouse ni? Senang je, anda cuma perlu buat share 2 kali dekat wall anda, 5 kali dekat group. So macam mana cara dia? Klik button share belah kiri bawah tu. Okay. So anda boleh nampak dekat situ, write the message apa anda nak kongsikan. Dapat hadiah percuma sekian. So apa yang ramai orang tersilap kat sini, sebab sebelum ni saya nampak start watch party ni ada dekat belah kiri sekali. So pastikan anda klik dekat right post tu. Klik dekat right post tu. Baru share something and post. Baru dia akan pergi pada wall anda. Sebab bila anda buat dekat yang button saya tunjuk tadi tu, button start watch party ni, anda akan buat party tonton di wall anda sendiri, anda tak akan join live tersebut. So pastikan right post ni, right post. Jangan buat start watch party, sebab start watch party ni kalau anda ada apa-apa engagement, anda nak like ke, anda nak komen ke, dia tak akan pergi pada page tersebut, dia akan pergi pada page anda seorang. Maksudnya anda short sendiri. Dan rakan-rakan anda yang datang tonton tak pergi pada live tu, dia akan pergi pada wall anda sendiri sahaja. So jangan sekali-sekali kalau join live, kalau ada masuk kontes, peraduan share and win dan sebagainya, jangan klik start watch party. Pergi kat right post 2 kali, wall sendiri. Yang seterusnya dekat dekat grup-grup. Macam mana nak post kat grup, anda type je message kat situ. Nampak bawah ni semua adalah grup-grup. So anda klik je share sampai button tak boleh tekan. Sebab dia selalu ada limitation. Dalam tak silap saya dalam 10 grup je yang kita boleh kongsi dalam satu-satu live tu. Lepas cukup share tu, button akan jadi gelap. Maknanya kita dah tak boleh tekan lagi, dah tak boleh nak share lagi kat grup-grup. Clear Ini contoh je sebab kita tengah tak ada live sekarang ni. Okay, last kali saya nak kongsikan dengan anda malam ni adalah berkaitan dengan contoh. Ini adalah di CNI Malaysia sendiri. Okay, apa yang saya nak sharekan dengan anda sendiri dekat sini. Okay, anda boleh pergi dekat atas tu, scroll ke tepi, nampak video, klik kat tab video tu. Apa yang anda boleh nampak kat sini, video-video yang CNI dah buat sebelum-sebelum ni. Anda boleh rujuk balik, anda boleh tengok balik video-video yang telah live ataupun video yang memang dimasukkan secara posting biasa di sini. Okay. Dan anda boleh tengok kat sini apa yang saya nak share kat anda, nampak ni. Bila kita buat live, contoh yang atas sekali secara langsung, Gegar Gembira Raya tu, ada 8,000 viewers. Dekat live streaming Immunity dengan Khazanah ada 4,400 viewers, orang yang tengok. Live Bapa Perwiraku 1,800 orang tengok. Live product sharing 2,500 orang. Okey, apa yang saya nak compare kan? Cuba anda turun bawah lagi, anda nampak bila kita buat video biasa bila kita buat video biasa tanpa ada kalau nampak macam ni sampai 177,000, mungkin ini adalah paid ni ataupun yang berbayar. Ada 177,000 orang dah tengok video CNI Bifik. Tapi kalau video biasa tanpa apa orang cakap, bukannya live, 384 tak ramai. So apa yang saya nak sampaikan kat sini, engagement bila kita buat live tu jauh lebih tinggi berbanding dengan kita post video biasa. So banyak-banyakkanlah buat FB live. Itu je kita nak cerita. Kenapa kena anda banyak? Bila anda buat FB live dia automatik beribu-ribu anda punya viewers selalunya. Anda boleh nampak sini di sini. Lagi-lagi kalau anda buat kontes, ada buat pertandingan dan sebagainya. Ramai orang yang akan join. Kat situ pun anda dah boleh start branding diri anda sendiri. Clear
So lepas ni boleh explore, boleh tengok-tengok dekat dalam anda punya, puan cakap dekat dalam FB anda sendiri, try buat live video. Kalau first malu nak pergi public, try dulu, just kongsikan dengan kawan-kawan. Lepas tu bila dah yakin, boleh start. Puan cakap boleh start buat public. Tapi saya tahu dekat sini pun ada yang setengah-setengah pada anda dah memang pakar live. Even tim-tim tawar pun saya tengok sekarang aktif dan saya nampak likers, viewers lagi ramai berbanding dengan video ataupun posting biasa. So teruskan usaha tu. Anda boleh share apa saja, video testimoni boleh, video produk boleh, video how to boleh. Nak buat motivasi pun boleh kalau anda rasa anda nak buat motivasi terulang. Lagi-lagi yang berkaitan dengan bisnes kan. So boleh dapatkan penajaan daripada situ. Okay, so last, habislah kelas kita pada hari ini. Saya nak kongsikan dengan anda cabaran posting video FB untuk minggu depan. Untuk minggu ni, start daripada malam ni sampai hari Selasa depan. Minggu ni kita pelik sikit, kita tak ada buat FB posting saya saja. Apa yang saya nak anda buat video posting ataupun FB live. Dan keutamaan kami adalah pada testimoni. Kalau boleh testimoni. Tapi kalau bukan testimoni, nak buat apa how to ke, nak buat product sharing ke, terpulang pada anda. Tapi keutamaan untuk testimoni. Okey, bagaimana kita mula kira untuk FB untuk cabaran ni adalah minimum 2 video dalam masa seminggu ni. Sebelum 30 bulan 6 anda kena buat 2 video. Sama ada video posting ataupun FB live. Dua-dua FB live pun tak apa, dua-dua video posting pun tak apa. Okay, so maknanya semua terbuka untuk anda semua yang join pada malam ni dan untuk mereka yang berada dalam EBLC group yang mana tak dapat nak hadir malam ni pun sama. So hashtag EBLC 4 kali ni. Untuk saya dapatkan balik segala posting anda untuk kita kira untuk cari pemenang dia. Okay. So kongsikan juga dekat dalam FB group macam biasa bila anda buat video, buat live apa semua, ajak kawan-kawan dekat dalam group, especially group EBLC tu, join untuk like and share, untuk komen dekat dalam live anda tersebut. Okay? So dapatkan sebanyak mungkin like dan komen dan share macam biasa. Tapi kali ni kita tak akan kira siapa paling banyak likes ataupun siapa paling banyak post saja. Banyak post mungkin dikira, tapi kita akan cari video yang terbaik. Macam mana kriteria video terbaik? Macam yang saya kongsi tadi, tempat cantik, konten bagus, masa, timing sesuai. So itu adalah cara-cara macam mana kita akan cari pemenang. So open untuk semua, anda dah boleh start buat video. Malam ni mungkin tak sempat, start esok buat video. Pastikan ada storyboard, pastikan jalan cerita dia cantik. Okay? Dan kita akan tengok minggu depan kita akan kongsikan juga video yang menang tu. So siapa-siapa boleh cuba. Walaupun sebelum ni tak pernah buat video, lepas ni boleh buat video. Ni untuk buat shooting je. Kita tak ada editing lagi. Buat video shooting je. Dan semua yang saya kongsikan pada malam ni untuk slide saya akan share dekat dalam grup insya-Allah besok dan juga video dalam waktu yang terdekat ni. Dan anda boleh rujuk baliklah kalau anda terlupa ataupun tak berapa nak faham. Clear So ingat cabaran bermula pada malam ini sampai Selasa depan pukul 4 petang. So hadiah menarik macam biasa menanti anda. So minggu ni tak payah nak kejar like sangat. Yang penting buat video yang baik. Nak tengok video yang berkualiti daripada anda. Lagi-lagi testimoni. Sebab apa testimoni? Kita sekarang ni pun ada kontes untuk misi testimoni 100 superhero CNI. Jom kita dengar Encik Zaidi berikan sepatah dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua para CDO di luar sana? Semoga anda semua sentiasa dalam keadaan sihat walafiat. Produk CNI telah berada di pasaran lebih dari 30 tahun dan ramai pengguna telah mendapatkan manfaat utamanya dari produk innovation ataupun makanan kesihatan well-free CNI. Oleh itu, kami di CNI bersahati untuk melancarkan kempen ngisi testimoni 100 superhero CNI dalam bentuk video. Kami bersama anda dalam berkongsi dan menyebarkan pengalaman positif anda sendiri yang mengamalkan produk-produk CNI yang sememangnya berkualiti dan terbukti yang menjadikan anda merasa lebih sihat, lebih aktif dan lebih bertenaga. Dalam pada masa yang sama, ini menjadi peluang untuk lebih ramai prospek menjadikan pengguna anda dan juga peluang untuk anda memperluaskan jaringan organisasi. Jadi, apa lagi? Buat video testimoni anda ini hantar
RM150. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk keterangan yang akan dikongsikan kepada anda. Semoga perkongsian anda memberi manfaat kepada semua. Sharing is caring. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Bye. Okay, clear? So maknanya anda boleh cakap macam campak elastik satu batu untuk dua burung. Anda boleh buat video untuk masuk dalam challenge ni, dan dalam sama juga kalau video tu adalah video testimoni boleh hantar kepada Encik Zaidi dan akan dinilai. Kalau sesuai kita akan siarkan dan dapat insentif lagi dekat situ. So yang ni saya tak nak cerita panjang, anda boleh tengok sendiri dekat dalam WhatsApp group. Yang penting video tu kena terang, jelas dan gambar tak pecah. Mana pixel dia bagus. Durasi video kalau untuk testimoni ni diminta 1 hingga 2 minit je. Kita tak nak video panjang-panjang. Okay. So kalau kita tengok dia punya apa orang cakap, dia punya cerita tengah dia tu, apa nama, lokasi, keadaan sebelum selepas guna produk dan cara guna produk, itu sama macam saya kongsikan tadi. Lepas tu hantarkan untuk video ni boleh hantar dekat Cik Zaidi directly. Okay. So kita akan pilih sehingga 100 video sahaja untuk tahun ini. So dah pastikan buat video yang bagus, boleh share dekat Facebook anda, boleh share juga dekat sini untuk dapatkan apa cakap insentif sehingga RM150 ni. So kategori dia ada 3, satu testimoni sendiri, second pemberi khidmat kesihatan, testimoni anda punya downline ataupun prospek anda. Yang ketiga anda ceritakan balik testimoni orang, bukan testimoni anda tapi dalam bentuk storytelling, ceritakan masalah orang. Tapi pastikan yang ni ada gambar sekali kat situ. Dan macam tadi kalau kita tengok salah satu syarat dia, setiap video testimoni ni kena ada gambar produk yang dia amalkan. Jangan ambil video kosong. Pastikan video produk tu ada bersama dengan anda waktu buat video tersebut. Okay, clear? So satu misi boleh pergi pada 2 kempen, 2 program yang berlainan. Okey, dah sampai ke penghujungnya. Saya nak share sikit, pada petang besok kita akan ada satu FB Live. Pastikan anda dah boleh start gunakan share badge tu. Kongsi 2 kali dekat wall anda, 5 kali minimum dekat group sendiri. Dapatkan share badge pukul 3 petang besok. Dekat retail outlet. Apa yang dia nak buat, saya pun tak berapa nak clear. Yang saya tahu sebab benda tu sangat surprise. Macam dia beritahu, CNI wow, kejutan, promosi, hadiah, demonstrasi, detail, sama-sama kita tengok besok. Okay. Next. Okay, pada hari Khamis nanti, lusa, pukul 9 malam macam waktu hari ini, kita akan ada e-business talk yang mana akan disampaikan oleh Coach Nan, iaitu yang bertajuk Norma Baru, Perubahan yang Sukses. Apa cerita dia, apa intipati dia, nanti sama-sama kita join kelas pada malam tersebut, dan link akan dikongsikan pada anda sama ada besok ataupun awal pagi lusa. So join kita ramai-ramai ke dalam apa orang cakap dalam Zoom e-business talk tersebut. Okay, so setakat itu dulu perkongsian saya pada hari ini. Kalau ada apa-apa soalan nanti boleh tanya sama ada dekat chat ataupun directly tanya lepas ini. Angkat tangan anda, raise hand ataupun thumbs up ataupun tepuk terpulang. Kita akan unmute anda dan akan minta anda, kita akan spotlight video anda. So terima kasih kepada anda semua. Harap maaf jika ada sebarang apa cakap kesalahan yang saya buat sepanjang langsung, dan juga kita akan teruskan lagi dekat dalam WhatsApp group nanti kalau ada apa-apa pertanyaan. So saya kembalikan program kelas kita pada malam ini kepada Cik Mazlah. Sekian, Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sifu kita, terima kasih kerana memberikan ilmu. Ini satu ilmu yang bagus. Orang kata ilmu yang relevan, kerana bila kita nak berbisnes di dalam alam maya, kita nak orang dapat berkenalan dengan kita. Jadi salah satu daripadanya adalah untuk menarik mereka. Jadi cara untuk menarik mereka adalah menggunakan video. Itu satu yang orang kata tu memang nampaklah. So di sini secara kupasannya kita ada 2 cara di mana sama anda nak buat recording video di dalam Facebook anda ataupun anda nak buat FB Live. Macam kalau CN9 ada buat FB Live,
sebenarnya anda pun boleh buat FB Live juga. Rakan kita ada buat home party secara live di Tawau, juga ada buat FB Live begitu. Jadi untuk kali ini, FB Live ataupun video yang anda buat tidak ada maksudnya terbuka. Pastikan ianya ada kaitan dengan CNI, dan kalau lagi kita nak mempromotkan adalah kalau anda yang senanglah pada saya, anda bercerita tentang produk, jadi testimoni produk. Seperti yang Cik Rizwan beritahu, anda boleh ikut serta program yang Dr. Zaidi promotkan, dan dalam masa yang sama sekali untuk cabaran dalam program EBLC 4. Jadi di sini untuk terakhir, mungkin adakah di antara anda yang ingin bertanya lebih lanjut lagi? Okay. Saya kasih masa sedikit. Okay. Boleh angkat tangan kalau nak tanya. Ada satu lagi saya lupa nak beritahu tadi, hujung minggu ni hari Ahad kita akan ada kelas intensif pada hari Ahad 2:30 petang. Nanti kita akan edarkan poster dia dalam waktu dekat, yang mana kita akan ada tetamu jemputan yang istimewa yang akan tunjukkan anda bagaimana nak buat FB page dengan mudah. Siapa dia? Nanti tunggu poster tu. Okay. Ada apa-apa soalan tadi? Jadi kalau kita selama ni kita belajar dengan Cik Rizwan, jadinya kita juga mau belajar dengan insan CBO, leader yang sentiasa buat promote melalui online. I think that anda pun akan tahulah, iaitu Encik Harry Potter. Jadinya sebelum ni pun kita ada beritahu, apakah kalau anda ada satu soalan ataupun apa, mungkin boleh letak dekat dalam grup WhatsApp yang ingin anda tanya, yang kemudian boleh dijawab oleh Encik Harry Potter. Jadinya di sini, hari tu Cik Rizwan ada beritahu, yang apakah soalan-soalan yang mungkin anda rasa nak tanya Encik Harry Potter. Jadinya bagus kalau anda boleh letakkan soalan itu dalam grup WhatsApp, di dalam kita punya grup WhatsApp, supaya untuk membantu lagi kita buat preparation untuk membantu anda juga. Jadinya Cik Harry Potter akan bersama kita 2:30 petang pada hari Ahad. Ini sebagainya kelas intensif untuk satu adalah kupasan secara kupasan 4 training kita yang kita telah adakan. Jadi training sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, sesi keempat, kita akan ambil kupasannya. Okey, selain daripada tu, Cik Harry akan bercerita bagaimana dia online. Jadi secara ini. Jadinya soalan di sini Cik Aryadi bertanya, ada untuk video-video testimoni nanti, adakah ia boleh digunakan oleh semua CBO untuk tujuan marketing? So jadinya jawapannya adalah once you letak dekat dalam video ini, pastinya ianya boleh di-share oleh semua CBO. Tujuan marketing, maknanya you beri hak lah kepada kami untuk juga ni. Kalau untuk menyertai, kalau anda baca syarat-syarat yang diberikan oleh Dr. Zaidi juga, adalah anda memberi hak juga. Satu, anda memberi tahu, anda mengaku bahawa testimoni itu betul. Itu satu. Kedua adalah testimoni ini boleh diberi kebenaran untuk di-share oleh semua. Terima kasih Cik Aryadi. Okay. So maknanya semua orang boleh share, tak ada masalah. Itu je cerita dia. InsyaAllah. Kalau kita dah keluarkan, anda boleh ambil balik video tu untuk sharekan, buat posting FB anda. Tak ada masalah. Yes. Okay. Okay, nampaknya senyap aja di sini. Hari ini memang ada nampak lemah-lemah sikit semua sekali. Cik Rizwan nak ambil gambar ke? Okey, jom ambil gambar. Boleh open video tak semua? Sekarang 29, tadi patut ramai-ramai kan tadi. Okey. Okey, jap Okay, ready. Okey, sekarang kita pergi page pertama. 1, 2, 3. Satu lagi Sekejap.
Okey, page 2. Yang mana tak buka video, tolong buka video. Okey, sudah. 1, 2, 3. Alright. Okey dah. Thank you. Alright, terima kasih. So jadinya apa yang kita buat adalah sekiranya pertanyaan-pertanyaan yang anda ingin tanyakan, anda boleh juga bertanya di dalam grup kita. Okay? Dan slide ini yang dikongsikan oleh Cik Rizwan juga akan dimasukkan dalam grup supaya anda boleh mengulang kaji. Dan ketiga adalah nanti video juga akan dimasukkan juga untuk anda untuk mengulang kaji. Tapi yang pentingnya kita belajar hari ini sebenarnya adalah untuk membantu anda membuat bisnes secara online. Jadinya saya harap ramai daripada anda semua untuk ikut serta buat video cabaran yang diberi Encik Rizwan. Rugi kalau kita tak sama-sama mengambil, orang kata, manfaat. Ilmu perlu ada amalan dia. Jadi selepas kita dapat pengetahuan, kita praktikkan dia. Alright. So sehingga kita berjumpa pada hari Khamis di dalam Zoom bersama dengan Cik Gunan hari Khamis pukul 9 malam. Itu hari Khamis. Dan hari Ahad bersama dengan Encik Harry Potter pada 2:30 petang. Link akan diberikan juga nanti, ya. Dan jumpa anda di lain waktu hari Khamis ini. Sama-sama kita mencari rezeki, meningkatkan ekonomi dan menjana pendapatan kita. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terpaksa dihadapi demi kejayaan. Terdidik sejak mula tabah berusaha. Tanpa coba melangkah tak kemana. Di mana kau berada, pencapaian tak tiba dengan mudah. Kini standing in the eyes of the world, hanyalah selangkah dari nyata. Berat membara di jiwa, menanti saat bebas merdeka. Tiba masa kau melangkah gagas bersemangat ke arah matlamat balik upaya. Engkau terunggu wajah standing in the eyes of the world. Harapan yang pernah terkulai layu kembali sekamekar bawah bayanganku. Setiap manusia ingin percaya, namun tak semua miliki Tuhan. Bye-bye, Cik Melo. Kau menghampirinya, kesempatan telah pun tiba. Kini Okey, terima kasih. So kita dah perempat saja, maka